Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana melimpah dan kurnianya pada malam ini kita dapat lagi meneruskan pengajian kita dan juga muzakarah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu dan juga maklumat daripada masa ke semasa. Yang kedua ni, kita masih lagi dilanjutkan usia dan juga dipanjangkan umur. Semoga-moganya dengan diberikan usia dan juga umur yang panjang itu dapat menambahkan lagi di dalam kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambungan ataupun lanjutan daripada pembacaan kitab matan Jawharatul Tauhid Syekh Ibrahim Al-Laqani, muka surat 11 baris yang ke-8 daripada bawah. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid darain amin. Dan kata Imam Abu Mansur Maturidi radhiyallahu anhu, berarti iman i'tiqad yang putus, yang sampai kesudahan putus akan wujud Allah Subhanahu wa taala dan dibenar barang yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang meninggal dunia tahun 333 Hijrah. Kalau dulu Imam Abu Hasan Asy'ari dia meninggal dunia tahun 324 Hijrah, maka dia setelah lebih kurang 9 tahun maka meninggal pula Imam Abu Mansur Maturidi yang merupakan Imam Ahli Sunnah yang ada pada ketika itu. Kerana pada ketika itu yang mengasaskan perjalanan pengajian bentuk wujud akidah baqa ialah dua imam, Imam Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Maturidi. Maka kata Imam Abu Mansur Maturidi radhiyallahu anhu, yang dikatakan iman itu i'tiqad yang putus. Yang dikatakan putus maknanya keyakinan yang tidak berbelah bahari. Maknanya putus maknanya keyakinan yang maknanya kejam ataupun mantap, yang dia tidak akan berubah atau dia tidak akan lari daripada yang sebenarnya. Seperti mana iman yang ada pada Bilal Ibn Rabah. Bilal Ibn Rabah, walaupun katanya ditawarkan dengan berbagai-bagai benda ataupun perkara supaya dia menyembah ataupun beriman kepada Tuhan-Tuhan batu ataupun kayu, tapi dia tetap dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia dijemur di padang pasir dan diberikan dengan pukulan ataupun sebatan ataupun dengan herdikan, begitu juga dihempakkan batu di atas badannya, tapi imannya tidak berubah. Maka ini dipanggil iman yang putus, iman yang maknanya mantap, iman yang tidak berubah. Al-imanu la yataghayyara. Iman yang tidak berubah kepada apa juga sekalipun, walaupun diberikan ataupun diberi dengan kenikmatan ataupun diujikan dengan ancaman atau siksa ataupun azab. Yang kesudahan putus akan wujud Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah Taala memang tetap ada, tak boleh kita kata dia tiada. Sebab Tuhan itu Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy, dalam surah As-Sajdah. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan 7 pitala langit dan juga 7 pitala bumi, wa ma bainahuma, dan juga barang yang ada di antara langit dan juga bumi. Jadi maknanya Allah Ta'ala yang kita katakan dia mesti kita jazam, kita mesti maknanya setengah kitab kata tidak boleh syak, tidak boleh zan dan juga tidak boleh waham dan juga tidak boleh jahil bahawasanya Allah Subhanahu wa taala wujud. Allah Taala itu ada. Dalilnya
Dalilnya kalau kita pakai akal, kita pakai otak kita, maknanya dalilnya adanya alam ini. Tak kala mana ada alam ini, maka mesti sudah barang tentu ada pencipta alam. Maka yang menjadikan alam kullu ma siwallah, yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ialah Allah yang mencipta alam, yang menjadikan langit, bulan, bintang, menurunkan hujan, ataupun mungkin barangkali mengadakan sungai, laut, mematikan manusia, menghidupkan manusia. Itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya alam ini ada atau tiada, jika sekiranya alam ini ada ataupun tiada, Allah Ta'ala tetap. Kata orang, kalau ada alam, ada Allah. Kalau tak ada alam, mungkin dia berkata Tuhan tak ada. Bagi kita, ada alam ataupun tak ada alam, Allah Ta'ala memang ada. Kerana adanya alam atau tiadanya alam bukannya wajib. Allah Ta'ala tu zat yang wajib wujud. Zat yang makna mesti ada, tak boleh kita katakan dia tiada. Adapun diri kita ada ataupun tiada bukannya wajib. Sebab itu nanti kita akan jumpa mungkin wujud ba'dal ada, mungkin ada ba'dal wujud, mungkin sayujad fi ilmillah, mungkin la yujad fi ilmillah subhanahu wa ta'ala. Itu kita akan jumpa di akhir nanti bila sampai bahasan tentang mungkin ataupun kemungkinan. Kemudian dia kata, dan benar barang yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa juga manggah yang dibawa oleh Nabi, yang dikhabarkan oleh Nabi, yang diberitahu oleh Nabi, semuanya iaitu maknanya benar. Sebab Nabi itu huwa yatakalam bisidq. Nabi itu bercakap dengan benar. Adapun kita bercakap tak benar. Maka apa yang Nabi bawa, tak kira lah dia suruh sembahyang ke, dia suruh berakidah ke, dia suruh memperjuangkan Islam ke, dia suruh apa pun, sebab dia bawa benda yang benar. Bermakna kita kena confident, kita kena yakin apa yang dibawa oleh Nabi SAW mesti benar. Dan disyaratkan di dalam iman itu qabul, ya. Dia disyaratkan dalam iman itu qabul serta adam takabbur. Sekarang atas barang yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disyaratkan pula iz'an, yakni sungguhnya barang yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada sah iman seorang itu jikalau tiada dengan qabul dan tiada dengan iz'an serta takabbur. Kerana bahawasanya tasbih akan Nabi SAW itu telah lepas telah tu tuan-tuan tambah kataan ada. Telah ada di dalam setengah. Nanti tak ada la'alla sawab, yang dizikkan kalimi, kita tambah perkataan telah ada di dalam setengah orang yang kafir yang tahu di dalam hakikat risalah Nabi Muhammad SAW, seperti Abu Lahab dan Abu Jahal dan Abu Talib. Hal tiada sah imannya. Iman siapa tu? Iman Abu Lahab, Abu Jahal dan juga Abu Talib. Okey, apa kata dia? Kita baca balik ya. Disyaratkan dalam iman itu qabul. Apa nak qabul? Terima. Maknanya dalam masalah iman kena yakin, kena terima. Mana boleh iman itu tidak ada qabul? Kalau orang bilang yang ada satu namanya ijab dan juga qabul, dipanggil dengan nama sirah. Apa makna sirah? Sirah itu takunu al-ijab wal qabul. Jadi dikatakan sirah itu makna ada ijab dan juga qabul. Jadi qabul di sini maknanya setiap insan ataupun setiap manusia menerima wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Yakin akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Penerimaannya itu tidak boleh berbelah bagi. Hari ini dia beriman, hari ini dia percaya, besok dia percaya, lusa dia percaya. Tapi lepas 2, 3, 4, 5, 6 bulan atau 2, 3, 4, 5, 6 tahun, tiba-tiba dia kata Allah Ta'ala tak ada. Yang ada ialah ayah bin, kerana dia mengaku sebagai Tuhan. Itu maknanya qabul dia yang dulu, okey. Tapi bila berlalu sahaja masa, dengan sebab makna ba'da mururi az-zaman, maka imanuhu yataghayyar. Imannya beriman dengan katanya
Allah Ta'ala itu tiada. Itu maka tidak dipanggil dengan nama qabul. Mula-mula dia yakin Tuhan dia, lepas itu tolak akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Serta tak cukup dengan qabul, adam takabbur, tidak merasakan besar diri. Apa tidak merasa besar diri? Adam ni cakap Arab ya. Adam ni bukan Nabi Adam. Ain dan ni mana Adam tiada. Kemudian takabbur, apa takabbur? Bongkak, sombong, bongkak ya. Jadi kalau kita takabur, maknanya itu tidak boleh. Maksudnya kita tidak ada takabur, tidak ada kita rasa sombong dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi maknanya kita kena menerima Nabi, apa yang Nabi bawa, dan juga kita tidak ada rasa sombong. Masalahnya orang hari ini, dia tak percaya apa yang Nabi bawa. Yang dia percaya sembahyang dia percaya, puasa dia percaya, haji dia percaya, tapi bila kata berjihad orang tak percaya. Apabila mana bab iman, apa yang Nabi bawa dia tak percaya. Nabi SAW menunggu ataupun menanti di Gua Hira supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan wahyu. Maka di Gua Hira maka dia menerima ayat Allah, di antaranya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca olehmu dengan nama Tuhanmu, khalaqa, iaitu yang telah pun menjadikan. Jadi khalaqa dalam perbahasan ilmu kita makna Tuhan itu menjadikan. Sebab Allah Ta'ala tadi sahaja yang boleh menjadikan. Adapun kita tidak bersifat ataupun kita tidak mampu untuk menjadikan. Sebab kita ialah makhluk. Kita ni min khalaq wa makhluk. Adapun khalaqa, Tuhan itu yang telah mencipta. Maka apabila mana dia mencipta atau telah mencipta, maka dia dipanggil khaliq. Khaliq maknanya yang menjadikan. Khalaqa telah menjadikan. Makhluk, makhluk kita. Ini semua kita ni semua dipanggil makhluk. Langit, bulan, bintang, matahari, manusia, rimau, gajah, unta, ayam, ataupun belalang ataupun seumpama dengannya, itu semua dipanggil makhluk atau dipanggil dengan nama mungkinan. Jadi adanya makhluk Tuhan cipta, adanya makhluk tidak wajib, tapi adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memang wajib. Kadokan kita belum lagi berjumpa dengan Tuhan. Dan di atas muka bumi ni tak ada orang yang akan nampak Allah Ta'ala. Adapun di hari kiamat besok, bagi kita ahli sunnah wal jamaah, kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terbeza atau lain dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata kita tak akan nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi semua dia ni semuanya ahli sunnah wal jamaah. Jangan jadi ahli malam. Jadilah ahli sunnah wal jamaah. Apa makna sunnah? Orang yang mengikut Nabi. Apa makna jamaah? Orang yang mengikut para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, iaitu ashabi kan nujum, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat aku seperti mana nujum, iaitu kan seperti mana bintang. Abu alaiha bin nawajil. Adalah kamu genggam dia, genggam dan kamu ikut dia, seperti mana kamu genggam dengan kamu punya geraham, gigit dengan kamu punya dengan geraham kamu. Jadi maknanya Nabi SAW membawa kita kena kabul. Makna kita kena terima dengan hati kita. Dan tak boleh takabur. Pasal apa tak boleh takabur? Sebab takabur itu sifat syaitan ya. Apabila mana Allah Ta'ala suruh malaikat semuanya sujud kepada Adam, maka sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tak kala mana kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qulna lil malaikati isjudu li Adam, kami bagi tahu, kami perintahkan supaya sujud kepada Adam, fasajadu. Jadi digunakan kalimah past tense atau perbuatan yang telah berlaku, fasajadu, maka semua malaikat sajad, iaitu sujud. Aba illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara. Aba wastakbara, kerana dia ego, kerana dia rasa besar diri, kerana dia sombong ataupun bongkar. Wa kana minal kafirin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala
menghitungkan iblis jadi kana ala ia iblis Mu'min dalam itu huwa menjadi isim kepada kana, maka dia kata dia iblis minal kafirin, termasuk di kalangan orang yang kafir. Jumlah ataupun minal kafirin jarun wa majrurun min harf jarrin al-kafirin ismun majrurun, maka dia menjadi khabar ay kainun minal kafirin minal kafirin. Maksudnya iblis itu termasuk di kalangan orang yang kafir. Jadi maknanya tak boleh kita sombong ataupun bongkak dengan Tuhan, kerana kita yang dijadi, Allah Ta'ala itu penjadi. Adapun kita yang kena jadi, iaitu yang dimaf'ulkan ataupun dipanggil makhluk, ismul maf'ul. Daripada khalaqa yakhluqu khalqan fa huwa khaliqun wa dzaka makhluqun, kita makhluk yang kena jadi. Adapun Allah Ta'ala iaitu khalaqa khaliqun, yang menjadikan. Tuan-tuan, ada soalan? Ada bantahan? Ada yatim menjadikan manusia? Ada Rosmah menjadikan merah? Soalan Fraser pun baca itu pun tak sekira kan? Soalan Fraser pun tak boleh nak jaga. Macam mana nak jaga alam dunia? Faham tak? Jadi maknanya yang boleh jaga dunia ni hanya Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi Aisyah pun sampai bocor tangguh 30 hari. Macam mana kamu nak jaga yang lain? Soalan pun tak terjaga. Yang mampu tetap juga yang menteri tak ada apa-apa. Apa-apa cerita pun orang ini jugalah. Jadi orang apa-apa ini sebenarnya masih. Apa makna itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab khujjah kita ni dhaif, nahnu mustad'afun, kita ni golongan yang lemah, yang dhaif, yang sakit, yang tengah, yang bengkok, yang mangkuk, yang tumbuh, yang haus. Yang Allah Ta'ala, ya innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan tiada sah iman seorang itu jikalau, macam mana kata tak sah tu, jikalau tiada dengan qabul. Kalau dia tak terima, maka dia tak sah iman dia. Bila tanya ni, kau percaya tak Allah Ta'ala wujud? Teman yang ianya di antara baina-baina, rasa-rasa macam ada, tapi sebab teman tak jumpa, teman kata tiada. Maknanya rasa-rasa macam ada, ka'anna Allah mawjudun walakin ma ra'aitu. Aku tak tengok dia. Jadi teman ni di antara ia dengan ida. Nak mengatakan ada pun ada, nak kata tidak pun tidak. Jadi sah tak? Maknanya etikad dia tadi tentang ketuhanan tadi, keyakinan dia tentang ketuhanan, pengakuan tentang ketuhanan, maknanya 50-50. Bila akidahnya 50-50, apa kata kitab Hidayatus Sibyan dan juga kitab Risalatul Tauhid dan kitab-kitab yang lain, jika syak, jika zon, jika waham, jika jahil ada pada seorang dalam bab akidah, bermakna akidahnya tidak sah. La takuna aqidatuhu sahihah. Maka akidahnya tidak dikatakan sah. Pasal apa? Lianna fi qalbihi syakkun wa wahmun wa zannun wa jahlun fillah. Kerana dalam hatinya ada jahil, ada syak, ada zon, ada waham tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya dalam bab akidah bukan fiqh. Fiqh kita boleh zon. Pada fiqh kita boleh zon. Kalau kita berjalan ke mana-mana masuk hutan contohnya, kita tak apa tepat nak apa namanya arah kiblat. Apa zon kita, sangka kita, kuat sangka di mana? Kata sana. Kita pun sembahyang mana sana. Zon. Tak ada orang tegur kita, siapa nak tegur kita? Takkan nak ikan nak tegur kita atau buah nak tegur kita, dia mana tahu mana kiblat kan? Maka sembahyang kita sah. Kalau ada orang tegur kita, kata tak betul kiblat tu, sebenarnya kena ke kiri sikit ataupun memang jauh benar arah itu. Masa itu kita kena pindah. Yang tadi mana tak sah. Jadi dalam tadi, selagi tidak ada orang tegur kita pada bab fiqh, maka zon itu okey. Tapi dari segi akidah, tak boleh zon, tidak boleh syak, tidak boleh waham,
dan tak boleh jahil. Ya jahlun murakkabun, ya jahlun basitun. Sama ada jahil itu murakkab, jahil dua jahil. Tengin ataupun tak tahu, dia tak tahu, lepas tu tak tahu, dia tak tahu. Dua. Sama sekali dia goblok kanan. Yang kedua dia tak tahu dirinya goblok. Dua. Itu dia panggil jahil murakkab. Kalau jahil basit, dia tahu diri dia jahil. Orang sikit, hanya okey. Tapi dalam bab akidah, jahil, syak, zon, waham, mangkuk. Dalam bab akidah, ini untunglah kita baca kitab Mata Jaharah ni tuan-tuan. Saya pun dulu baca kitab ini, alhamdulillah lah, dengan pimpinan daripada Ustaz Al-Wahab Hasan. Kita khatamkan kitab ini dibaca oleh Ustaz Awam, tuan-tuan ya. Nanti saya tengok bila tarikh. Tarikh ini dikhatamkan khatam pada 7 Rejab 1406 Hijrah di atas Madrasah Misbahul Falah tahun 1406. Hari ini 1435. Maknanya berapa tahun? 29 tahun yang lampau. Akidah ni susah sikit ngajar ni. Pasal tapi untuk ngajar akidah ni, sebab kita ngajar tentang Tuhan, kita nak ngenalkan Tuhan dengan orang. Tapi masalah nak ngenalkan Tuhan bukan macam kita. Itu yang makro. Tuhan tu bukan macam orang kita ni ada hidung, ada telinga, ada kepala, ada kaki dah. Dia kita pun tak tahu mana rupa dia. Cuma kita belajar dari sisi sifat. Sebab itu orang yang mengajar tentang ketuhanan, intan surullah yang surkum wa yusabit aqdamakum. Jika sekiranya kamu tolong Allah, intan surullah yang surkum, maka Tuhan akan tolong kamu dan menetapkan kamu berada di atas gerakan ataupun kefahaman akidah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk dengan akidah. Pasal dia akidah, iaitu nambat kita dengan Tuhan. Macam orang nak korban nak pergi solat, macam mana gaya supaya lembu tu boleh kita korbankan? Hendaklah kita tambat. Dalam kita tambat tu pun sama ada dia lepeh atau dia lepehkan. Maka jawabnya hilanglah seekor lembu, tak dapat nak dikorban. Kita tanya orang lain pula, bayar lain. Yang tadi mangkuk, bayar lain. Pasal kita dah ada orang peserta dah, terpaksa dah bayar. Pasal nak gantikan dia punya tadi. Jadi maknanya akidah tambat. Tapi kalau lembu boleh lepeh, tapi yang ini kena akidah tak boleh lepeh. Lepeh sikit, out. Maknanya akidah itu akan batal akidah. Dan jaga dengan iz'an. Apa maknanya? Iz'an maknanya tak boleh dia rasa redha hati, tapi ada takabur. Ada takabur, baik redha tapi ada rasa bersoleh. Tak boleh Kerana bahawasanya tasbih akan Nabi SAW itu telah ada di dalam setengah orang kafir yang tahu hakikat risalah Nabi. Ada orang kafir, contohnya Abu Talib. Abu Talib tahu apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad tu, tapi Abu Talib tak nak terima. Temudang bagi datang kaki, sudah nak mangkuk. Bila Nabi datang, dia kata, ya Ammi, wahai bapak saudaraku, berimanlah kamu dengan Allah Ta'ala. Kalau kamu tak percayakan aku Nabi pun tak apa, dan kamu beriman dengan Allah Ta'ala. Abu Talib tak syiur dia beriman dengan Nabi SAW. Padahal dia banyak tolong Nabi, dari segi wang ringgit, dari segi tenaga, dari segi fikiran, dari segi makna depend Nabi, dari segi makna bantuan jaga Nabi. Abu Talib banyak tolong Nabi. Bukan dia tak yakin ataupun dia tak percaya dengan apa yang Muhammad dibawa, tapi rupa-rupa telah pun tertakluk pada ilmu Tuhan. Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab, lima ni tak. Kita mungkin kita kata mudah-mudahan, maknanya Tuhan telah pun letak pada ilmunya, pada pengetahuan kita beriman. Ada orang yang tak beriman, ambil orang yang tak beriman. Semayang Ustaz, walaupun dia semayang tonggang wal tonggik, belum tentu lagi dia beriman. Kalau dia semayang tonggang tonggik tapi menolak hukum hudud, bermakna dia menolak hukum Tuhan. Pada ketika yang sama dia beriman, pada ketika yang sama dia tidak beriman. Natijahnya
Dia kata ustaz, dalam rukun Islam tak ada pun mengamalkan menegakkan hukum Allah atau hukum hudud. Tak ada lah. Kalau nak kita rukun Islam tu berlama-lama lagi, 5 tiang besar je. Yang lain tu banyak lagi. Maknanya tolak saja percaya pada ayat Allah, debuk. Tolak dia satu huruf dalam Quran. Kata surah Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak ada kita alif yang daripada Alhamdu. Lam, Ha, Mim, Dan. Alif tu kita tolak. Tak ada kita kata. Pun boleh keluar dari Islam, ada murtad. Walaupun kita semayang, walaupun puasa, walaupun haji. Jadi maknanya si Abu Jahal, si Abu Talib, semuanya tidak sah mereka mempunyai iman. Adakah dia tak kena Muhammad? Dema kena Nabi Muhammad sebagaimana dema mengenali bapak-bapak ataupun datuk-datuk dema. Kena benar dengan Muhammad. Dan Muhammad pula bukan Muhammad yang mencuri ayam. Bukan Muhammad yang maknanya merembat duit. Bukan Muhammad yang maknanya menipu. Bukan Muhammad yang gila kuasa. Tapi Muhammad yang hebat. Apa tak hebat? Tak kala mana orang Mekah nak keluar ataupun nak outstation daripada Mekah. Ada bank, ada pedang, ada duit, ada kereta, takkan nak angkut pergi keluar negara. Maka dia akan jumpa Muhammad, dia akan minta Nabi Muhammad maknanya menjaga, memeliharanya. Dan apabila mana balik, dia mari. Bila balik, ambil, tengok-tengok. Sebagaimana yang ditinggalkan, sebagai itulah yang diambil balik. Mana tak orang walaupun seduit, walaupun sekupang, walaupun serangit, walaupun sepinggan daripada pinggan yang ditinggalkan. Tapi kalau kita tinggalkan barang rumah orang, ataupun orang tinggalkan barang rumah kita, nanti awak balik tu ya, sampai 3-4 bulan awak balik lah. Dia pun balik, ambil barang tadi. Tengok-tengok pinggan dari 10, tinggal 9. Tinggal royan tak boleh lah. Royan mana boleh tinggal. Bukan mangkuk maknanya jadi terboyak lah. Dia royan mangkuk ni bukan royan yang busuk, tidak. Royan yang keren, melengkang, yang mangkuk. Betul? Kan? Royan yang ada macam ulat-ulat tu, itu maknanya tengah buang buruk. Tengah buang buruk maknanya dia baru tengah nak luruh yang elok. Dia buang buruk dulu. Buang buruk. Tapi orang ambil juga tadi tu untuk buat tu bayar. Bila dah gegak, dia turun yang elok. Yang itu tak ada lah duit ataupun apa malam lah. Tapi dah banyak untuk buat royan dah orang pula ya. Tak kira lah. Rezeki Tuhan. Banyak rezeki senggak kita itu rezeki Tuhan. Betul ada. Jadi iman Abu Jahal tak ada. Abu Jahal tak beriman, Abu Lahab pun tak beriman. Dan yang beriman tu macam kita ni, mudah-mudahan diterima iman kita. Iman Abu Bakar, Umar, Osman, Ali ataupun yang seumpama dengan dia.